si drama Greek ni. Saya harap dah habis masuk ya sebab dia akan mengganggu saya punya fokus. Awak nampak apa yang saya buat semuanya? Nampak doktor. Kalau saya tukar skrip, saya tukar slide, saya tukar nota semua nampak Nampak. Okey, bagus. Doktor boleh besarkan sikit. Sekejap. Okey doktor, terima kasih. Okay, cancel. Saya kecilkan sebab saya nak tengok muka anda. Macam tu. Macam ni boleh? Okey. Okay, sebelum kita mula kita masuk kepada drama Melayu, right? Sebelum kita masuk ke drama Melayu, sebenarnya saya kecilkan skrin ni. Saya nak kita undur sikit ke belakang, iaitu daripada mana mula asal drama tu. Okay, drama ni kalau nak ikutkan dia berasal dari Greek lah. Dia punya asal usulnya di sana dulu. Drama moden. Ya, dia ada lakonan, dia ada persembahan, dia ada bukan panggung, dia ada pentas untuk lakonan. Jadi mereka mulakan di sana apabila sebab anda akan dengar, mungkin anda akan terbaca yang drama ni dia tidak sesuai dengan budaya kita ke, mungkin anda terbaca di mana-mana kerana pada asalnya zaman dulu tu dekat Athens dekat Athens mereka ataupun dekat Greek sana, Athens tu ibu negeri dia, persembahan yang sekarang ni kita tengok sebagai drama ataupun teater adalah persembahan yang mereka guna dulu-dulu tu untuk sepertinya upacara ritual mereka. Okay, sebab apa zaman dulu, mungkin juga zaman-zaman kita dulu pun 450 Masihi, sebelum kita masuk Islam sebelum orang Melayu masuk Islam, zaman-zaman prasejarah dulu, sebelum kedatangan Islam ke tanah Melayu dan Greek ni telah pun wujud. Jadi apa yang mereka lakukan di sana ialah mereka tidak mendapat hidayah dekat sana. Mungkin saya tak tahu Nabi apa yang sampai ke Athens, itu di luar pengetahuan saya. Mungkin kalau ada anda yang nak check dan sebagainya boleh. Jadinya apabila mereka nak melaksanakan sesuatu ritual, bila berkehidupan tu mereka nak ada satu aktiviti yang menunjukkan apresiasi terhadap alam. Alam, kalau kita yang empunya alam adalah Allah ataupun Tuhan tetapi mereka mungkin tak ada idea lagi tentang Tuhan. Mereka ada idea yang kita sebut sebagai dewa. Maksudnya mereka memuja sesuatu, sama ada datuk nenek mereka ataupun mereka memuja alam untuk menyampaikan kesyukuran, untuk menzahirkan rasa takut ke, macam takut mungkin ada gunung berapi dan sebagainya, ataupun untuk mengucapkan terima kasih kerana dapat banyak ikan contohnya kan, untuk mengucapkan terima kasih sebab ada cahaya matahari. Sebab tu anda akan dengar macam ada yang menyembah alam kan, kerana mereka tak tahu nak menzahirkan perasaan tu kepada sesiapa, kepada pihak mana, sebab tak ada ilmu. Jadi kemudian bila hidup bermasyarakat, ada genius di dalam masyarakat tu, maka mereka menciptakan sesuatu. Begitu juga di tanah Melayu, nanti saya ceritakan. Mereka buat sesuatu aktiviti ataupun ritual yang mana mereka ada mencipta tulisan dan sebagainya. Itu sejarah yang kena dibaca, dan dalam masyarakat mereka tu ada naskah-naskah ataupun ada bait-bait puisi yang kemudiannya mereka baca itu kerana di dalamnya adalah mereka warisi tentang kisah masyarakat mereka. Macam kita baca sejarah Melayu kan, kita baca pada anak cucu kita, orang-orang muda, supaya kita faham macam mana sejarah kita zaman dulu. Sebelum kita merdeka sekarang ni, macam mana kita zaman dulu. Begitu juga dengan situasi di Athens ni ataupun di Greek ni. Mereka membaca kisah-kisah yang dituliskan kepada mereka, dan pembacaan tu mereka lakukan di istana ataupun di kuil ataupun di kita panggil temple temple.
di tempat-tempat berkumpul dan tempat-tempat mereka melakukan upacara ritual, dan mereka di dalam kitab tu mereka baca bersama-sama macam aktiviti hari minggu ataupun aktiviti kekeluargaan, mereka berkumpul dan membacakan puisi-puisi itu. Ya. Kemudian lama-lama daripada berkumpulnya ini yang membentuk, bila mereka berkumpul mereka menciptakan ruang, membina ruang. Ruang itu adalah di antara orang yang mempersembahkan cerita tu ataupun membacakan puisi tu. Kemudian ruang untuk penonton. Maksudnya masyarakat yang datang menonton tu mereka akan duduk di ruang yang telah ditetapkan. Jadi kalau anda pergi ke macam kita pergi stadium kan. Itu adalah konsep yang diangkat daripada sana. Stadium yang kita selalu tengok gladiator, yang ada orang duduk ke atas, bawah tu mereka tengok persembahan pertarungan antara lembu dengan manusia dan sebagainya lah. Itulah hiburan zaman dulu. Jadi daripada mereka membacakan kisah-kisah ini untuk pengetahuan masyarakat, upacara tu kemudian menjadi satu aktiviti yang menjadi drama, menjadi teater. Daripada situ, faham tak maksud saya? Maksudnya dia bermula daripada ritual, daripada bukan aktiviti seni ataupun teater, dia bermula daripada aktiviti keagamaan mereka, aktiviti kemasyarakatan. Mereka berkumpul dan mereka menyampaikan kisah-kisah masyarakat tentang alam, kejadian alam, dewa-dewa mereka yang ada dewa cinta lah, ada apa, yang kita dapat bulan-bulan Februari, Januari, semua tu adalah bermula daripada dewa-dewa mereka. Dan semua hal ini kalau anda tengok cerita yang apa, saya tak ingat cerita dia. Clash of the God, War of God. Saya tak ingat cerita tu, tapi dia adalah tentang mitos dalam masyarakat Greek. Nanti kalau ada masa saya akan carikan pautan dia, anda boleh tengok. Okey, daripada situlah berkembangnya apabila mereka di dalam cerita, okey, bila mereka bacakan cerita, di dalam cerita tu ada watak-watak. Ada watak, ada peristiwa dan mereka akhirnya lakonkan watak peristiwa. Katalah ada dewa matahari contohnya kan, ada dewa matahari, adalah watak dewa matahari, ada manusia yang dihukum. Di situlah mereka mengembangkan seperti yang kita baca dekat depan yang saya sharekan dengan anda ini, iaitu lahirlah drama ini, drama tragedi dan komedi. Bermula daripada tradisi itu, tradisi keagamaan masyarakat di sana. Okay. Kemudian semua aktiviti ini dia ada yang kekal sebagai ritual dan ada yang telah dikreatifkan dan menjadi teater, ya, menjadi drama dan teater, ditulis dan dikaji persembahan-persembahan itu dari aspek puitisnya, dari aspek dramanya, dari aspek teatrikalnya. Okay. Kemudian dari Athens jugalah kita dapat drama tragedi. Dekat sini ada yang slide ni saya tak ada tandakan apa-apa. Saya harap saya ada tandakan di bawah. Pun tak ada, it's okay, tak apa, sebab mata anda dengan mata saya sama je. Bukannya anda jauh, kita sama-sama dekat dengan skrin. So anda boleh nampak apa yang saya nampak. Okay. Teater pertama, drama pertama yang dihasilkan adalah tragedi. Okay. Yang mengisahkan hal-hal yang sedih. Ada tragedi lah. Sesuatu yang berakhir dengan sedih. Macam tu. Kemudian selepas tragedi tu mereka merasakan bahawa masyarakat mereka macam dipaparkan dengan hal-hal kemurungan je. Sedih sangat. Jadi mereka telah hasilkan drama komedi. Dan nanti kita tengok lebih spesifik apa. Kemudian mereka ada pula menghasilkan drama satire, macam satira, menyindir. Macam tu ya. Di sini purpose ni, dekat sini purpose. Apa
sebab mereka buat drama tragedi ni. Drama tragedi ni macam dia kisah yang memberi pengajaran kepada masyarakat mereka tentang baik buruk, dan mereka juga serapkan di dalam itu tentang macam kepercayaan. Mereka percaya dengan sihir kan, mereka percaya dengan nasib, dan mereka percaya dengan macam nujum. Okey. Kemudian mereka banner cerita itu dikata dekat sini untuk untuk menyucikan jiwa. Menyucikan jiwa jugalah, masa menjadi pengajaran. Jadi masyarakat mereka mendapat iktibar daripada kisah itu. Okay. Antara kisah yang sangat popular dan mungkin anda perlu pergi ke YouTube dan sebagainya, Google nanti, ialah kisah Oedipus Sang Raja. Dan bahasa Melayu dia Oedipus the King. Ya, dia ada siri dia. Jadi saya harap anda bila ada masa anda tolong cari cerita ni, anda tengok apakah nasib Oedipus. Oedipus ni nasib dia sangat buruk. Dia adalah contoh drama tragedi yang memang canon lah, yang penting dalam sejarah drama tragedi. Ya. Kisah dia macam ni seberingkas saya bagi tahu. Dia Oedipus ni dia lahir dan mak ayah dia seorang raja dan ratu, dipanggil tukang nujum lah, bukan tukang nujum ya, peramal nasib masa depan yang mereka percayai. Apabila diramal, didapati bahawa Oedipus ni dia nasib dia sangat buruk. Apa yang dia akan berlaku pada masa depan adalah dia akan membunuh bapa dia, raja yang di negara dia tu sekarang, dan akhirnya dia akan berkahwin dengan ibu dia dan dia akan membunuh bapa dia. Itu adalah satu nasib yang sangat buruk. Dan memang pada akhirnya bila mereka dah berfikir begitu kan, ahli sihir dah fikir begitu, ahli sihir maafkan saya, tukang peramal tu, maka permaisuri dan raja maafkan saya tak fokus sangat hari ni, saya tak tahu kenapa, dia hantar anak tu suruh buang lah ke hutan. Dia suruh pengawal-pengawal istana hantar ke hutan, jauh lah kiranya. Tetapi pengawal istana ni dia letak anak tu, dia tak bunuh. Dia mungkin harap ada binatang buas makan ke kan. Jadi dia tak sampai hati nak bunuh. Ada orang yang selamatkan bayi ni. Bila ada orang selamatkan bayi ni, dia membesarkan bayi ni. Kemudian apabila dia dah besar, saya tak ingat sama ada bapa angkat dia ceritakan asal usul dia, ataupun dia memang nak mengembara dan nak mencari diri dia ataupun nak mencari kekuasaan, saya tak pasti, tapi anda boleh tengok nanti. Anda boleh baca juga. Bila dia keluar daripada kawasan penjagaan dia tu kan, dia dah besar, dia pun mungkin ada kemahiran berkuda contohnya kan, memanah, berlawan pedang kan, dia ada kemahiran tu. Bila dia keluar daripada daerah tu, dia berjumpa dengan seseorang. Saya tak tahu sebab saya dah lama sangat saya belajar ni, tahun 1992 ya. Dan anda bayangkan sekarang tahun 2002 kan, terlampau lama lah, dalam 92, berapa lama tu? Dalam 20-30 tahun yang lalu lah. Tapi memang tak patutlah kalau saya tak ingat-ingat kisah ni kan. Bila dia keluar daripada keluarga angkat dia tu, dalam perjalanan tu dia nak menuju ke istana, saya tak tahu kenapa, adakah mereka nak berperang ke apa ke, dia telah membunuh seseorang. Seseorang tu adalah ayah dia. Dan selepas dia bunuh orang tu, dia telah pergi ke istana dan dia dah berkahwin dengan perempuan yang ada di istana tu. Mereka mempunyai anak. Apabila mereka mempunyai anak, kemudian ada satu peristiwa terjadi, isteri dia iaitu mak dia, bila dia tengok
anak tu dia tahu itu anak dia. Tetapi semuanya dah terlambat. Akhirnya kedua-duanya bunuh diri kalau saya tak salah. Yang cucuk mata awak ingat tak cerita P.Ramlee yang cucuk mata tu? Itu ada kaitannya dengan, bukan ada kaitan, dia ada di mana-mana macam intertext, ada pertemuan di mana-mana. Idea tu ada kat dalam filem P.Ramlee. Macam yang mana dia merasa kecewa apabila isteri dia kan, isteri dia dah berkahwin dengan orang lain dan dia cucuk mata dia kan. Itu adalah tragedi, antara tragedi yang dahsyat lah dalam drama Melayu, dalam versi drama televisyen. Okay. Okay, semua ni sedih kan? Sedih, tragis, menjadi mungkin masyarakat mereka rasa macam terlampau berat. Jadi mereka telah membina ataupun mentaskan ayat ni ya. Mereka telah mementaskan drama komedi. Right, yang tu. Dekat sini dia ada tulis everyday language. Right. Kalau dia tulis macam tu, maksudnya dia adalah kontras dengan drama tragedi. Drama tragedi tu dia menggunakan bahasa yang tertentu. Bahasa yang khusus yang nak menciptakan mood. Mungkin kalau kita tengok bangsawan kita tu, kita akan tengok bahasa yang ada gaya-gaya tertentu untuk gaya bahasa bangsawan. Contohnya macam, wahai Dayang, contoh kan, kemanakah kau seharian? Macam tu. Tapi kalau kita drama komedi ni mesti tanya, Amah, kau pergi mana tadi? Contohnya kan, Amah tu pembantu rumah lah. Okay, dia tadi Dayang kan. So, Amah, awak kau pergi mana tadi seharian? Aku panggil kau tak datang. Contoh macam tu kan. Okay, jadi berbeza. Di sini sahaja tak ada perbezaan. Tragedi ni dia berat dan serius. Ya? Kemudian watak-watak dia pun melibatkan raja-raja, puteri raja, anak raja dan rakyat-rakyat yang berkaitan dengan peristiwa tu adalah tentang raja-raja, orang-orang bangsawan tu kan, pemerintah. Jadi kalau ada pun rakyat biasa dalam itu, dia ada kaitan dengan cerita utama itu, iaitu tentang Oedipus tadi tu. Begitu juga dengan drama Melayu ataupun teater bangsawan kita. Dia akan ada watak-watak yang bukan dalam kalangan istana, tetapi watak tu ada kaitan. Mungkin dia adalah peniaga yang datang, berniaga di kawasan sana, ataupun dia datang nak bagi hadiah kepada istana dan sebagainya. Okay, dia ada kaitan. Dia bukan tentang rakyat biasa. Okay, boleh faham tak? Tujuan dia, komedi tadi kan, tujuan dia adalah untuk mengembirakan, memberi rasa yang tenang, happy kepada rakyat dia. Itu. Dan dua perkara ni, drama tragedi dan komedi ni ada sampai sekarang dan tersebar seluruh dunia. Dan drama moden sekarang ni kita gunakan benda ini. Maksudnya model ini kita gunakan. Yang anda jumpa hari ni tak kisahlah dia tu aliran apa, realisme ke, surrealisme ke, absurdisme ke, apa lagi, ekspresionisme ke, futuristik ke, apa sahajalah bentuk drama yang eksperimental, postkolonial ke, apa saja, dia punya bentuk adalah sama. Moden ya, untuk drama ya. Okey, belum lagi teater Melayu tradisional, nanti sekejap lagi kita bincang. Jadi saya nak anda dapat idea asas tentang pembentukan drama ni. Dua drama yang bentuk asal ni. Daripada dua bentuk ni drama berkembang. Contohnya macam tu dikata satira. Drama satira. Okey. Drama-drama yang menyindir golongan pemerintah ke, golongan ahli masyarakat ke, yang melakukan perkara yang tak sesuai dengan nilai masyarakat yang dipegang.
Okey, adakah anda faham setakat ni tentang drama tragedi dan komedi dan ciri asas dia dan fungsi asas dia? Faham tak setakat ni? Tak siapa nak Betul. jawab. Betul. Ha, Dengar ke? Siti. Saya tak berapa faham pada bahagian fungsi drama Z ni. Pertama tadi doktor kata ia berkaitan dengan mengembirakan. Dan yang kedua, Yang kedua, yang satu drama tragedi tu, yang anda tanya drama komedi Saya tak jelas lah suara anda. dia Sekejap saya ambil betul. earphone. Ada earphone saya. Okey doktor. Okey, sekejap. Sorry Siti. Nanti saya tanya semula sebab suara Siti tu dia kembang di telinga saya. Mungkin sebab saya tak gunakan. Okey doktor, tak apa. Tak apa. Okay, Siti. Can you repeat your question, please? Saya tak berapa kira berkaitan dengan fungsi drama Z yang tadi doktor ada bagi tahu tujuan drama Z ada dua. Pertama mengembirakan dan satu lagi tadi Katarsis. Katarsis ni macam penyucian jiwa. Yang untuk drama tragedi. Okay? Untuk drama tragedi, don't worry sebab saya akan tandakan dekat sini. Saya akan, dekat sini tak boleh tanda. Saya akan tandakan dekat sini. Dekat sini Dekat sini ada. Right. Kemudian dia kata serve the purpose of what? Dekat sini yang dipanggil menyucikan jiwa. Katarsis. Okey, kalau anda belajar puisi, anda akan jumpa satu puisi yang sangat meletup, sangat popular di Malaysia iaitu Di Ruang Katarsis. Okey, cari puisi itu. Okey, dekat dalam ni jika saya harap anda bukan anda kena ada masa, anda kena baca di dalam ni ada beberapa perkara lagi yang boleh memahamkan anda tentang dua bentuk drama yang asal ni. Okey, anda ingat tak minggu lepas saya ajar tentang yang enam komponen drama? Watak. Ingat. Okey, alhamdulillah. Ingat. Yang itu, Dialog. yes, benda tu Aristotle dia apa? Dia abstract kita panggil. Dia kaji drama, tragedi dan komedi ni. Jadi dia telah keluarkan apa ciri-ciri bahan pementasan yang telah dipentaskan oleh masyarakat Greek tradisi ni, dan dia telah keluarkan itu dan dia ringkaskan untuk kita bahawa dalam pementasan ni mereka ada watak, ada tema, ada dialog, aksi, latar muzik dan apa lagi saya tak ingat. Tema kan, 6 benda tu yang saya ni kenapa tak ingat saya tak fokus. Kenapa tak fokus? Dialog, Watak, dialog, tema. aksi laki. 6 cukup. Okey, itu berasal dari sini. Okey, dia berasal dari sini. Maksudnya, tapi ini adalah sejarah bagaimana munculnya drama moden. Okey, tetapi Aristotle, ni dia Aristotle. Right, Aristotle, dia telah memudahkan untuk kita. Dia telah mencerahkinkan apa yang ada dalam naskah klasik tu. Jadi dia keluarkan yang tu. Let me check kalau ada kat bawah ni. Ini dia cerita tentang beberapa perkara lah yang berkaitan dengan plot tu plot tragedi,
Macam tu. Kemudian apa ciri-ciri dia dalam drama tragedi ni, dia ada chorus dekat dalam ni Okay, dalam ni ada right. Okay, production. Yang tu tak. Yang antara perkara penting sekali yang akan sentiasa menjadi identiti, ini dia. Oedipus yang saya sebut tadi. Okay, yang ni. Right. Okay. Oedipus Colonus. Semua ni dia adalah antara kisah tragedi yang paling penting yang anda eloklah baca. Right. Dia kata dulu dipersembahkan dalam bentuk puisi kan. Tetapi apabila Aristotle kaji, maka dia pun merumuskan, dia pun dapatlah menceritakan kepada kita yang saya cerita tadi. Tragik ataupun tragedi itu berlaku macam mana. Okay, itu Aristotle yang buat, dia ada teori di sini. Ya. Dia ada teori di sini. Maksudnya sekarang ni saya nak tahu bahawa asal usul drama moden ini berasal daripada Greek. Dan drama mula-mula yang terhasil adalah drama tragedi. Kemudian apabila masyarakat Athens ataupun Greek ni melihat drama tragedi ni terlampau berat untuk ditangani masyarakat mereka, mereka telah menciptakan ataupun mementaskan naskah. Pastilah bukan naskah yang sama, tetapi dalam bentuk yang ringan, yang bukan lagi tentang tragedi, dia adalah tentang komedi. Dia komedi. Dia adalah yang ringan. Tadi tragedi itu berat kan? Dia akan dia bertujuan pada formula mereka lah. Sebab mereka tak ada kepercayaan lain. Itu je mereka ada. Bila dah tengok cerita macam ni, dia harap dapat kesedaran dan sebagainya. Dia pun buat drama komedi. Okey, itu dua bentuk drama moden yang asas yang kemudian berkembang seluruh dunia. Daripada dua bentuk ini juga akhirnya terjadi macam-macam bentuk drama lagi, iaitu contoh tadi disebut satira kan. Kita juga akan jumpa tragic comedy. Macam anda tengok filem kan. Filem cinta thriller contohnya kan. Tema dia cinta thriller. Itu maksudnya bentuk A digabungkan dengan bentuk B. Okey, faham tak? Yang anda kena ingat adalah drama tragedi tu dia untuk katarsis pada kepercayaan mereka. Untuk penyucian jiwa, untuk macam kita bersedih-sedih lah. Insaf gitu. Tetapi bila komedi untuk happy lah. Jangan takkan masyarakat mereka sedih je sepanjang masa. Kemudian di dalam ni ada tempat festival yang saya katakan religious festival tadi dekat tempat dia Dionysus. Sebutan dia macam mana tak kisah, tapi itulah tempat dia. Dia bina tempat tu macam tempat terbuka, ada macam batu tu dia tarah kan. Dia tarah buat bentuk tempat tangga-tangga duduk. Kat bawah sana tu, bawah bukit tu ada Mau ganggu lah. Sorry. Sebab kami dengar pun cepat-cepat. Sorry, apa dia? Maksudnya suara doktor tadi cepat-cepat. Kami tak dapat nak dengar saya. Okey, tak apa, saya tukar handphone. Handphone saya ni dah berapa kali terhempas, tak tahulah dia. Sementara tu ada apa lagi tak faham? Sebab lepas ni saya nak pergi ke drama Melayu. Okey.
Ada soalan apa-apa tak? Sebab lepas ni kita nak masuk ke drama Melayu. Okey, sekarang saya masuk ke tolong share untuk saya boleh tak? Okey. Sorry. Doktor, mic doktor. Sound okay. Okay my dear, sorry. Sekarang ni saya nak minta tolong anda share nota. Yang tadi tu tak perlu dah. Saya rasa yang tadi dah okay. Dah jelas kan? Jelas tak yang tadi? Yang tentang drama komedi dan tragedi. Jelas doktor. Kalau saya tanya tu jawablah cepat. Lambat no nak jawab. Nak Kesian saya tekan mic tu. doktor. Ha? Apa dia? Take time nak tekan mic doktor. Kenapa? Oh, take time nak on mic. Okay. Betul je Tak doktor. apalah. Okay, boleh tak tolong sharekan nota untuk saya? Can you? Nota, sekejap ya, saya tengok nota apa. Latar perkembangan drama Melayu. Boleh ya? Siapa yang akan share? Bukan latar perkembangan. Hold on. Sejarah perkembangan drama Melayu. Siapa yang boleh share? No one? Okay, tak apa, saya akan buka. Okay, nampak. Doktor. Doktor. Saya tak boleh buka dua sekali. Macam mana? Boleh kalau nak guna dua device. Doktor untuk satu device tu, doktor kena mute kan. Ya ke? Tak apa ni. tapi Amsha tak dah. apa, Cik. Amsha. Betul. Kat saya ni ada laptop, ada desktop, ada lalas pakai handphone. Okay, yang penting awak semua nampak. Okay? Saya tak penting. Saya benda ni saya dah tahu. Okay, yang ni kot. Latar my dear. Kejap. Sejarah perkembangan. Sorry lah, saya tandakan kuning tu supaya cek je mata. Ada lagi satu nota. Sejarah perkembangan. Ini sejarah ya? Saya tak nampak. Okay, sorry. Okay. Sejarah perkembangan ni anda boleh baca nota dia. Dah betul dah tadi, Amsha? Misha. Okay, terima kasih Misha. Okay, sekarang ni dekat nota ni semua dia terlampau banyak tau nota ni. Jadi saya takkan buatkan PowerPoint ke apa. Ada je nota kat PowerPoint yang anda boleh pilih untuk baca. Tapi untuk kali ni saya akan bincang berdasarkan serba sedikit yang ni supaya anda nampak idea dia. Okay. Tadi tu saya kata drama moden
bermula dengan tragedi dan komedi dari Athens kan, dari Greek, dari sejarah Greek. Kenapa saya pakai earphone ni? Dia tak berfungsi dah, don't worry. Bila sampai ke tanah Melayu, dia sampai ke tanah Melayu, bentuk drama moden ini pada tahun awal dia lebih kurang 40-an tapi tak berkembang. Kemudian dia masuk ke tahun 50-an, kemudian 60-an, barulah drama moden Malaysia tu mula-mula dianggap sebagai moden. Okay? Sehingga 60-an kita ada drama moden tapi kita belum lagi dianggap sebagai drama moden. Kita sebut dia sebagai drama sandiwara oleh Shahrum Hussein, tokoh dia. Okay. Baik, sebelum itu apa yang kita ada? Sebelum kita notice bahawa tahun 40-an, 50-an tu kita ada sandiwara, sebelum-belum tu apa yang kita ada? Sebelum tu kita ada seni persembahan Melayu. Right? Saya harap anda boleh buat nota peribadi anda sendiri. Seni persembahan Melayu, take note Note seni persembahan Melayu. Dalam seni persembahan Melayu tu nak menyampaikan kepada moden, dia ada beberapa tahap perkembangan dia. Pertama adalah kita bermula dengan betul, wayang kulit tu drama juga ke? Itu kita panggil seni persembahan Melayu ataupun teater tradisional. Okey? Sangat bagus tanya soalan tu. Sebab senang, saya nak tahu apa anda faham. Okey, sekarang ni sebelum sampai ke wayang kulit tu dah tahap yang kedua. Okey, kenapa saya kata tahap yang kedua? Sebab dia dah ada banyak peralatan dan teknologi juga dah ada kat dalam tu. Okey, yang pertama sekali, kalau tadi kita tengok drama tragedi tu bermula dengan pembacaan puisi kan. Pembacaan puisi dekat kuil ke, dekat mana-manalah tempat perayaan dekat istana ke. Di tempat kita bermula dengan cerita lipu lara, penglipu lara. Ya, dari rumah ke rumah, mak kita bercerita, Tok Empat bercerita ataupun entah siapa-siapa dalam masyarakat kita ada penglipu lara yang menceritakan kisah-kisah tradisional masyarakat kita. Apa dia cerita penglipu lara yang anda tahu? Tanggang. Si Tanggang. Si Tanggang, okey? Bawang putih, bawang merah. Bawang putih, bawang merah. Dia oral story. Maksudnya cerita lisan ya. Oral tradition, cerita lisan. Jadi kenapa saya kata ini tahap pertama kepada perkembangan teater tradisional Melayu. Tradisional ataupun slash dia adalah seni persembahan Melayu. Persembahan. Ya, dia mempersembahkan. Kita pada ketika itu kita tak ada lagi menulis. Kita belum menulis lagi pada zaman itu. Saya tak dapat nak sebutkan tahun dia sebab tidak bertahun. Okay, kemungkinan sebelum Melaka, zaman-zaman dululah, sebelum Melaka dulu. Okey. Kemudian daripada sini ada cerita. Sebab apa ada cerita penglipu lara? Agak-agaknya lah. Memberi pengajaran. Betul? Sebab tak ada lagi sistem tulisan tadi tu, ada cerita lisan je. Betul. Dan lagi satu nak bantu masyarakat untuk memahamkan sesuatu mitos kan. Contohnya macam kenapa ada matahari? Apa itu matahari? Kenapa pokok membesar? Contohnya kan. Kenapa laut? Kenapa laut berombak? Contohnya lah macam tu. Sesuatu yang penglipu lara ni mereka akan mencipta sesuatu cerita yang macam cerita teladan, cerita asal-usul, cerita binatang, cerita lawak kan. Yang tu. Tujuannya itulah yang anda sebut tadi. Pengajaran untuk menerangkan sesuatu kepada masyarakat. Okey. Kemudian kenapa saya kata dia yang paling awal? Kerana dia tak ada equipment. Dia tak ada alat-alat persembahan. Dia tak ada alat-alat pementasan macam kita tengok teater moden. Of course, tak ada lagi masa tu. Dia hanya gunakan vokal dan dia duduk.
Macam saya ni lah, penipu lara dengan awak. Tapi saya ada gadget. Gadget saya adalah skrin ataupun internet kan. Dulu-dulu kita ada macam dekat Perlis kita ada kan, penipu lara kat Perlis, tahu tak? Awan batil. Tak. Tak tahu. Farah duduk mana? Saya duduk Perak asal Perlis. Okey, Perlis, Perak, anda semua ada seorang, ada nama penipu lara tu. Tolong cari. Ramli Mahmud. Mawar pula. Ya, Mawar duduk mana? Kelantan. Tapi belajar kat Perlis dulu. Perlis juga. Siti Arbaiyah. Siti Arbaiyah Saya, betul tu. Saya orang Melaka. Melaka. Okey, saya nak anda buat aktiviti sikit, macam anda search sikit nanti bila-bila ada masa lapang. Tengok anda dalam masyarakat anda, kat kampung anda tu atau bandar tahun anda tu, ada tak anda punya penipu lara sendiri? Kita ada beberapa penipu lara tau. Awan batil, Pawang Ana. Pawang Ana. Pawang Ana penipu lara ke? Ada, kita ada senarai dia. Yang saya ingat awan batil tu lah. Batil tu periuk kan? Awan belanga ada ke? Dekat Johor ada ya? Ada tak budak Johor dalam ni? Budak Johor ada tak dalam ni? Ada. Ya, dekat Yang Johor Shastrin tu. kita masih ada lagi tau. Penipu lara dekat Johor. Tok Selampit bermain alat bunyian rebab. Alhamdulillah. Siapa bagi note tu? Terima kasih banyak-banyak. Okey, itu dia. Alright. Kemudian, tadi kita tengok dia hanya berinteraksi kan. Kalau ada alat pun periuk ataupun gendang ke. Kemudian barulah yang disebutkan oleh kawan kita tadi. Siapa sebut tadi? Siapa tanya tadi yang wayang kulit tadi? Saya Farah. Yang Farah tanya wayang kulit tu, itu tahap kedua. Sebab apa? Tahap kedua, wayang kulit, dia ada equipment. Dia ada, walaupun dia masih bercakap lagi, Tok Dalang tu, okey? Anda nampak ya tadi oral. Sekarang dia oral lagi, bercakap lagi. Tetapi dia ada peralatan dekat tangan dia dah. Dia ada patung wayang kulit. Dan dia ada layar, skrin. Dan dia ada bangsal untuk buat pementasan. Nampak tak? Anda boleh catatkan dia punya transformasi dia tu, perkembangan dia tu. Itu yang berlaku. Okey. Kemudian dalam masa yang sama dia pun ada alat muzik juga dia masuk. Ada orang-orang yang mengiring dekat sana, dekat belakang dia tu macam rebab kan. Gesek rebab untuk iringi Gamelan. apa dia? Gamelan. Advance tu. Gamelan ni agak besar my dear. Dia punya set dia ada banyak set. Selalu dalam wayang kulit saya tak pasti pakai gamelan ke tak. Tapi kalau gendang-gendang, seruling, rebab semua tu mereka gunalah. Sebab itu mudah. Itu ringan. Sebab gamelan ni peralatan dia berat kan. Dia yang keting macam ni kan. Yang dia punya gong tu buat daripada tembaga, betul tak? Betul. Yes. Betul. Jadi saya tak fikir bahawa dalam wayang kulit mereka gunakan gamelan. I don't think so. Bila anda cakap ni saya jadi macam ya ke? Macam keliru sikit lah. Dulu confidence sekarang dah goyah dah. Dia punya pendirian tu kan. Okey, nampak tak dia punya transformasi dia. Daripada tadi single macam stand up comedy je, sekarang dah ada macam ada konsep persembahan dah. Ada layar, ada cahaya lampu untuk buat bayang-bayang tu. Tu teknologi tu. Ada sesuatu kemahiran dekat sana. Kemudian ada pentas ruang persembahan tu. Kemudian ada alat muzik. Okey, tetapi Tok Dalang masih di belakang layar. Alright?
Tok Dalam masih di belakang layar. Kemudian tahap seterusnya kita katalah bahawa contohnya Mak Yong. Okay, saya ambil contoh tahap perkembangan seni persembahan Melayu atau teater tradisional Melayu. Tahap ketiga adalah Mak Yong. Sebab apa Mak Yong? Ataupun Mek Mulung? Siapa boleh bagi tahu sebab dia? Kenapa kenapa saya letakkan contoh ni? Tahap ketiga adalah Mak Yong. Agak-agaknya apa? Harian Lagi? Sebab dah ada pelakon. Betul, lagi? Menarik, pandai pun. Lain? Alat semakin banyak. Alat apa? Dia guna gendang juga Dia lagi banyak kan? Ke sama je? Tak apa, nanti anda cek ya. Okey, apa yang anda cakap tadi betul. Sekarang ni mereka tak pakai tukang cerita dah. Okey, tukang cerita tak menyorok kat belakang skrin dah kan? Sekarang ni mereka telah betul. buang skrin tu. Semua orang naik atas pentas sekarang. Ataupun berada di depan mata penonton. Kita boleh nampak semua. Tetapi saya nak anda take note bahawa katalah kita tarik skrin tu, kita akan nampak pelakon dan ahli muzik. Mereka duduk di sana. Duduk di sana ya. Tapi yang dah buang adalah tirai. Dan yang berlakon adalah orang. Tadi tu patung kan? Patung berlakon macam ni. Tapi sekarang ni yang berlakonnya adalah orang. Okay? Itu dia punya, perlahan-lahan dia transform. Maksudnya dia menemui penonton secara langsung sekarang. Konsep sekarang penonton nampak semua. Right? Nampak semua. Yang belum berlaku, yang belum masuk watak, yang dah masuk watak, ahli muzik nampak. Tadi tak nampak kan? Tadi nampak bayang-bayang je. Tapi sekarang nampak semua. Okay? Please take note ya. Sebab awak saja yang faham apa yang saya cakap ni. Okay? Perkembangan dia ni. Okay, sekarang ni kita dah tarik, dah nampak semua dah. Yang menjadikan dia masih tradisi adalah yang kadang-kadang diikut juga oleh teater-teater eksperimental. Itu kita bincang kemudian. Anda akan nampak mereka buka dan kita nampak semua. Yang masuk karakter, yang belum karakter, mereka di dalam ruang yang sama kita nampak mereka tak ada keluar. Tak ada keluar masuk. Macam teater moden kan? Keluar masuk tak ada. Mereka hanya keluar dari karakter. Okey? Mereka sekarang berada di dalam satu ruang. Awak bayangkan berada dalam satu ruang. Ahli muzik ada dekat sana, pelakon ada sana, penari ada sana, penyanyi ada sana. Siapa yang tak ada dekat sana? Semua ada dekat sana. Okey. So saya nak dekat depan mata anda tu, anda nampak semua ada dekat depan mata anda. Semua ada depan mata penonton. Bangunlah seseorang yang akan memulakan cerita. Iaitu Pok Yong. Ni saya ambil Pak Yong. Saya ambil Mak Yong. Contoh ni supaya senang anda nak rujuk karakter-karakter yang saya sebut ni. Right? So, Pak Yong pun bangun. Dia pun cakaplah dalam bahasa Kelantan tu, awewe kan, contoh kan. Kita pun nak bercerita lah, kita ni nak cerita tentang apa. Dia bercakap-cakap. Itu masih ada lagi elemen oral. Dia bercakap, bercerita, menerangkan, narrator. Dia ada lagi elemen narrator dekat sana. Tapi perlahan-lahan dia hilang. Digantikan oleh narrator yang menceritakan sesuatu yang dalam wayang kulit tadi. Tapi sekarang dia tak bersembunyi dah. Dia ceritakan secara terus terang. Kenapa awak gerakkan nota? Dalam nota ni ada ya? Kalau ada, okey. Kalau tak ada, awak dengar je apa saya cakap. Okey? Sebab saya ada nota-nota lama tu saya macam tak suka tau. Saya rasa macam saya cakap awak
take note lagi senang awak nak fahami apa yang berlaku. Okey, sekarang watak utama. Contohnya dulu kita ada seorang je watak utama, kemudian kita dalam wayang kulit kita ada Tok Dalang. Tok Dalang saja yang bercakap. Kemudian di belakang dia ada ahli muzik. Tapi sekarang ni dalam Mak Yong, ramai yang akan turut bercakap. Turut berlakon, bergerak dan beraksi membentuk cerita. Tadi tu dalam wayang kulit, watak-watak tu dibentuk oleh patung-patung tu. Tapi suara orang yang sama. Sekarang ni watak-watak tu telah hidup sendiri. Masing-masing hidup. Diberikan seorang pelakon untuk bawa watak tu. Mak Yong, siapa lagi? Puteri contohnya kan. Pengasuh 1, pengasuh 2. Macam tu ya. Itu tipikal watak stok dalam Mak Yong. Maksudnya watak yang memang ada dalam Mak Yong. Okay. Sekarang saya nak anda bandingkan tadi tu yang dalam wayang kulit tu macam tu kan. Sekarang dalam Mak Yong kita akan nampak pelakon. 1. Kita akan nampak siapa yang bercakap tu. Dan dia sendiri yang bawa watak dia. Kemudian kita juga akan akan melihat perjalanan cerita tu secara real. Maksudnya tadi kita tengok bayang, sekarang kita tengok orang. Orang tu yang berlakon. Ada satu benda saya nak sebut tadi, saya terlupa. Dan kita nampak pemain muzik dekat belakang tu. Pemain muzik dekat belakang tu secara live. Ni Mak Yong secara live. Dia ikut. Kalau dia berlari, dia pun buat muzik berlari tu. Mungkin lari muzik dia kan, laju. Dia ikut. Kalau tadi kita tak nampak ahli muzik tu. Okay. Kemudian dia dah tentulah bila Mak Yong lebih complicated lagi lah. Dia punya perkembangan, peralatan, cara penceritaan, ceritanya pun semakin rumit. Boleh Boleh setakat tu? Saya tak tahu apa yang saya bekalkan anda dekat sini. Not much dekat sini. Sebab ini lebih kepada teater eksperimental. Tapi nanti saya akan... Ada yang nota lain. Hold on my darling. Drama moden terus saya bagi Cerita tradisional saya tak bagi. Ada satu lagi nota yang saya kata tak payah buka tu. Anda boleh je tengok dekat sana. Yang itu pun secara ringkas. Saya akan masukkan satu lagi nota untuk anda. Oh, itu di kuliah lain di asas teater. Saya akan pinjamkan nota itu kepada anda untuk anda memahami tentang teater-teater tradisional ni. Sebab kita sebenarnya nak pergi kepada drama Melayu. Kita bukan nak pergi kepada teater ni. Tetapi penting untuk anda memahami apa yang berlaku di dalam teater tradisional. Okey, sudah dah Mak Yong tu secara lebih kurang bentuk dia secara detail tu anda boleh baca. Anda boleh tengok dekat YouTube tentang bentuk-bentuk dia yang detail, macam dia ada menghadap rebab, kemudian dia ada barulah masuk ke cerita. Sebelum cerita tu menghadap rebab dulu menyanyi donden kan. Dah habis dah menyanyi. Nak tanya, kalau DK Barat tu tahap 3 lah? Tidak. DK Barat adalah nyanyian. Dia bukan teater. Oh, okey. Terima kasih doktor. Dia persembahan. Dia tak ada cerita dalam DK Barat. Dia nyanyian. Okey. Kalau macam elok awak tanya soalan tu. Kalau macam Boria. Okey, Boria dekat Penang kan. Boria ni kadang-kadang dia masukkan cerita. Jadi itu kita masih anggap dia sebagai persembahan teater. Dia punya tips adalah kalau anda dengar macam balas pantun, menyanyi, tak ada cerita dalam tu. Dia bukan teater Tetapi dia seni persembahan Melayu. Dia perform kan. Dia seni persembahan Melayu tetapi dia bukan teater. Seni persembahan Melayu ada tarian, nyanyian, muzik, lakonan.
Okey? Yang kita fokus adalah lakonan. Teater dia merangkumi semua. Oral, nyanyian, tarian, lakonan, muzik. Tetapi muzik dia tidak merangkumi lakonan. Kalau macam Dikir Barat, dia adalah persembahan vokal. Dia nyanyian. Dia dalam kategori nyanyian ataupun berdikir lah. Berdikir ni oral performance ya. Dan begitu juga dengan apa lagi yang awak anda. Berbalas pantun contohnya. Dondang Sayang itu bukan teater. Okey. Dia seni persembahan Melayu tetapi dia bukan teater tradisional. Jelas tak setakat ni? Ada soalan lain tak? Tak ada doktor. Alright. Okay, tadi kita dah sampai dah tahap persembahan yang complicated iaitu Mak Yong. Mak Yong adalah persembahan yang complicated untuk persembahan tradisional. Dia tak ada skrip, okay? Dia adalah cerita yang dibawa tu adalah cerita-cerita warisan yang diturunkan daripada zaman ke zaman. Okay, sekarang selepas bangsawan, kita ada selepas Mak Yong, Mek Mulung, adalah beberapa lagi menora dan sebagainya, persembahan yang seumpama dengannya. Saya ambil contoh satu je. Persembahan yang maksudnya apa anda punya benchmark adalah persembahan yang pelakon dia dah berlakon dah. Okey? Maksudnya bukan lagi pakai narrator je, bukan cerita, tapi mereka sendiri berlakon, manusia yang berlakon. Sekarang pergi kepada bangsawan. Kenapa bangsawan ni tak sama dengan Mak Yong? Macam tu. Agak-agaknya lah. Kenapa bangsawan ni tak sama dengan Mak Yong? Pernah tengok teater bangsawan tak? Jalan cerita yang berbeza. Hmm? Jalan cerita yang berbeza. Apa jalan cerita bangsawan? Perbezaan Mungkin dia berkaitan dengan istana-istana. Bahasa yang Lagi? digunakan. Masa lagi? Okey, macam mana kita nak bezakan antara bangsawan dengan Mak Yong? kalau bangsawan dia hafal skrip, dia spontan. Mak Yong? Mak Yong baca skrip ke? Penggunaan bahasa kot. Bahasa? Mak Yong ada mantra. Mak Yong ada apa tu? Macam bacaan mantra untuk buka panggung. Okey. Lain? Okey, macam mana kita nak tahu dia apa? Dia tu Mak Yong, dia tu bangsawan? Kita kena kenal Mak Yong macam mana. Kita kena kenal Mak Yong macam mana rupa dia kan. Wayang kulit macam mana rupa dia, wayang, konsep wayang. Mak Yong ni konsep persembahan orang. Kemudian bangsawan ni pula konsep persembahan orang juga. Sama juga dia berlakon. Dekat atas pentas juga sama. Mungkin gelaran kot doktor. Apa dia? Mungkin sebab status. Kalau bangsawan ni mungkin dia lebih kepada golongan raja-raja ataupun orang yang tinggi-tinggi. Tapi Mak Yong ni lebih kepada orang bawah-bawah macam rakyat biasa. Salah. Muhammad, salah tu. Mak Yong, watak Pak Yong, Mak Yong tu adalah raja. Okey. Mak Yong tu raja dan permaisuri. Sebenarnya. Dalam cerita dia nanti tu, penggunaan kosakata, okey nanti kita discuss ya. Okey, dalam Pak Yong Mak Yong, dalam cerita dalam teater Mak Yong, dia kisah raja-raja. Tapi dia adalah kisah macam bangsawan kayangan gitu. Okey? Tetapi bangsawan ni dia ada dua pula. Right. Tapi saya tak nak ambil dua tu, nanti saya akan terangkan. Bangsawan ni dia lebih kepada cerita yang
dah realistik dah. Dah macam manusia sebenar. Faham tak? Kalau dalam Mak Yong, dia akan cerita tentang contohnya Puteri Nyo Gading, Puncak Mahligai contohnya, macam tu. Dia ada gegasi, kemudian dia adalah cerita yang berasaskan cerita-cerita Sanskrit lama dulu kalau saya tak salah ya. Cerita-cerita lama dulu. Watak dia tu ada dewa-dewa, sejarah-sejarah dulu. Bukan sejarah, cerita dulu-dulu lah macam hikayat Malin Deman contohnya. Hikayat Putera Dua Serupa contohnya. Maksudnya cerita tu adalah cerita-cerita, bukan cerita rakyat yang, bukan cerita sebenar. Bukan orang yang sebenar. Dia, macam mana saya nak kata? Dia adalah cerita rekaan. Hikayat si Rama. Macam tu. Dia Oh, macam faham. ada kaitan dengan Hindu-Hindu sikit. Dan dia ada fantasi, macam ada kayangan, ada gua, kemudian ada hutan belantara, negeri antah berantah. Contohnya macam tu. Dia macam fantasi. Kalau Mak Yong ni, cerita dia macam fantasi. Kita boleh create cerita dia. Apa kita nak buat cerita? Mengarut-ngarut kan? Bawang putih bawang merah tu pun boleh sebenarnya. Tapi bawang putih bawang merah ni, kita panggilkan dia dalam kategori cerita lisan kan. Dia boleh saja dijadikan cerita sama ada bangsawan ataupun cerita Mak Yong. Tetapi cerita Mak Yong ni dia ada identiti dia sendiri. Okey, sekejap ya. Dia mesti Mak Yong tu raja dan permaisuri. Kemudian anak dia, ada anak dia. Saya pun nak speaking ala Kelantan dah ni. Apa nama? Dia akan, itu memang macam tu cerita dia, dia tak berubah. Dia mestilah, nanti dia raja ni akan panggil pengasuh. Itu memang kena ada. Itu bangsa, itu Mak Yong pengasuh. Siapa yang ada pengasuh dalam dunia ni? Mestilah raja-raja yang ada pengasuh. Kita pun ada pengasuh anak kita zaman moden ni, tapi kita kira yang zaman dulu. Ya, zaman dulu. Raja ni dia ada pengasuh. Jadi pengasuh ni dia ada dia panggil pengasuh dia sebab dia ada mission ataupun dia ada sesuatu yang perlu diselesaikan yang berlaku. Contohnya Anak Raja Dua Serupa, saya tengok bangsawan yang Tuan Rosnan Rahman. Tuan Rosnan dia pengarah JKKN Kelantan kot, saya tak salah. Dia Pok Yong Malaysia Pok Yong lelaki. Lalu Pok Yong ni perempuan. Pok Yong, Mak Yong semua perempuan. Watak pengasuh je lelaki. Okey. Dia adalah cerita dongeng. Cerita macam tak berpijak di bumi nyata. Tetapi bangsawan adalah cerita tentang kerajaan. Macam tu. Dan cerita bangsawan ni dia lebih kepada real. Cerita yang real. Kehidupan yang sebenar. Keadaan istana, keadaan kerajaan, keadaan kampung, keadaan bandar, perkembangan politik, peperangan. Dia bukan fantasi. Dia adalah cerita sebenar. Memanglah cerita tu kita reka, tetapi dia adalah tentang konflik-konflik yang logik berlaku dalam masyarakat. Dia bukan cerita-cerita tak logik yang berlawan dengan jin lah, jin ada negara kan. Bukan. Tapi kalau dalam Mak Yong, mungkin raja-raja ni akan berlawan dengan gergasi. Kerajaan gergasi. Macam tu. Faham tak? Nampak tak jelas Muhammad? Okey, Doktor. Nampak. Boleh faham ya? Doktor, Yes. Umi dulu lah. Maksudnya cerita bangsawan ni berdasarkan fakta-fakta ke? Okey, cerita bangsawan pula dia ada dua. Satu, bangsawan yang kita panggil historical lah. Dia cerita dia berasaskan sejarah. Macam kerajaan Melaka ke. Maksudnya cerita tu dia macam sejarah apa namanya?
Sejarah Melaka, kerajaan-kerajaan lah. Macam tu. Tetapi Purbawara, bangsawan Purbawara, dia akan bawa cerita dongeng. Cerita yang bukan sebenar. Cerita macam orang, bang putih bang merah tu orang kan, dia bukan jin kan? Orang. Betul. Ya. Bila dia buat bangsawan, dia nama dia Purbawara. Purba. Ataupun kisah-kisah purba yang macam ada fantasi juga. Jadi bangsawan ni dia ada dua. Anda akan nampak bangsawan tu, kadang-kadang anda nampak cerita yang Tun Fatimah, kan? Bendahara, cerita-cerita yang tokoh-tokoh kerajaan, pembesar, pemerintah dalam sebuah kerajaan yang mungkin wujud. Tetapi Purbawara ni dia ada sikit-sikit macam cerita yang dia angkat tu, cerita yang macam fantasi. Macam si Tanggang ke doktor? Betul, betul. Macam si Tanggang, mak yang kempunan ikan tembakul tu. Batu belah, batu bertangkup. Batu belah. Ya, tapi dia manusia sebenar, betul tak? Dia logik dalam masyarakat kita. Tetapi dia tu bukan history. Dia macam dia bukan berasaskan kerajaan, dia bukan berasaskan sejarah. Dia rekaan tetapi rekaan yang logik. Boleh tak? Faham tak maksud saya? So bangsawan ni ada dua ya. Rekaan yang diterima masyarakat. Ya. Watak dia tu bukan watak memanglah dia buat gua tu kan. Dia ada imajinasi sikit lah kat situ. Gua tu macam ngangah lepas tu dia masuk. Tapi dia tak adalah keluarkan jin hijau ke jin afrik ke macam tu. Dia logik. Maksudnya kegiatan harian budak tu kat rumah, mak dia pergi kerja, contohnya bapak dia pergi kerja, balik rumah, kakak dia masak, mak dia pesan, Umi, nanti gorengkan mak ikan kembung. Telur ikan kembung tu mak nak tau. Kau jangan makan. Itu logik. Benda yang logik. Yang kita boleh relate dengan kehidupan kita. Tetapi ada satu benda yang memang macam agak keterlaluan. Sebab dia nak banner macam tragik. Itu yang tragedi tadi. Dia nak banner tragik supaya cerita tu menarik. Ataupun menjadi iktibar kepada masyarakat. Walaupun ada bad effect yang macam mak dia bunuh diri kan, putus asa kan, pergi ke gua tu, apa hal kan, memang tak okey. Tetapi apa yang kita nak ceritakan di sini ialah bagaimana berbeza di antara yang bangsawan yang kesultanan, bendahara, Puteri Gunung Ledang. Puteri Gunung Ledang tu dia macam Purbawara tu. Sebab dia tidak pasti kebenaran dia, Puteri Gunung Ledang. Walaupun ada dalam sejarah Melayu, tapi dia ada banyak unsur-unsur macam apa nama tu? Nenek Kebayan kan? Tengoklah. Jadi anda boleh nampak nanti kalau cerita tu berasaskan sejarah, macam baru tahun lepas kot, 2 tahun lepas saya tengok cerita sejarah kerajaan Turki. Dibangsawankan tentang kerajaan Turki. Okey? Boleh ya? Okey, apa pula beza di antara sekarang ni mulanya kita ada Penglipu Lara, kemudian kita ada wayang kulit, kemudian kita ada Mak Yong, ada lagi lah yang setara dengan Mak Yong, kemudian kita ada bangsawan. Lepas tu kita ada sandiwara. Okey. Bangsawan tadi, saya dah bagi tahu dah beza antara bangsawan dengan Mak Yong kan. Tetapi apa pula beza di antara satu jenis drama moden Melayu yang disebut sebagai sandiwara? Apa beza dia? Kerana itu tahap perkembangan yang keempat. Bangsawan tu yang ketiga kan? Bangsawan dengan sandiwara. Apa beza pula? Bangsawan ni kita akan melihat satu kisah yang suatu masa dahulu. Macam tu. Tentang kerajaan-kerajaan. Yang Purbawara tu memang tak relate lah. Dia tak logik. Logik dalam tak logik. Dan tentang yang kerajaan-kerajaan tu dia adalah tentang satu masyarakat yang kita tak dapat sentuh. Yang bukan berlaku pada diri kita. Kita tak akan dapat letakkan diri kita ke dalam kedudukan raja-raja tu.
Untuk bangsawan yang lagi historical, bangsawan sejarah tu ya. Kita dapat letakkan diri kita sebagai sultan, raja dan sebagainya. Sedangkan sandiwara adalah cerita yang berkisah tentang kehidupan harian masyarakat kita. Contohnya, nama pun nama biasa. Katalah nama Rozaida kan? Nama biasa, Rozaida. Mimi, nama Mimi. Watak tu nama Mimi dan dia adalah budak sekolah rendah contohnya. Budak sekolah lah. Dia budak sekolah. Kita boleh tahu budak sekolah macam ni. Maksudnya watak tu kita boleh relate dengan kehidupan kita seharian. Berbanding dengan watak dalam bangsawan tadi tu, dia tentang satu masyarakat yang kita tak boleh nak sentuh. Kita tak ada kaitan kecuali lah kalau menonton tu raja-raja. Mereka mungkin dapat mengaitkan kisah dalam tu dengan katalah Tengku Mahkota Pahang kan. Saya orang Pahang. Saya ambil contoh Tengku Mahkota Pahang. Dia pun tengok dia menengok perkembangan politik di Malaysia yang berkaitan dengan istana. Ayahanda dia tu sedang mengendalikan sebuah kerajaan yang huru-hara. Contohnya, dia nampak dekat sana. Macam mana ayahanda ni? Dapatkah ayahanda Sultan Abdullah Agong mengawal situasi dalam kerajaan Agong baginda tu, kerajaan Malaysia lah. Boleh tak? Dia melihat tu. Dia dapat rasa kalau dia tengok bangsawan tu. Tetapi mereka golongan yang tak ramai. Sekelompok tertentu saja yang masih wujud dalam masyarakat kita ni. Dan dia melihat konflik-konflik tu dan dia boleh meletakkan diri dia kerana dia adalah dalam kategori keluarga yang sama. Dia adalah keluarga diraja yang dikisahkan dalam bangsawan tadi tu. Tetapi untuk sandiwara, dia tentang kisah harian masyarakat kita. Hari-hari. Tentang perangai orang, kalau dalam bangsawan ni, dia ceritakan isu-isu tertentu. Macam pergolakan politik, persaingan, peperangan, nak kahwinkan anak contohnya, nak menjalinkan hubungan diplomatik. Okey. Anak yang bakal jadi pengganti tu bermasalah ke? Isu-isu yang berkaitan dengan kerajaan. Tetapi kalau drama sandiwara ni, dia adalah mengangkat ataupun watak tu adalah daripada masyarakat harian. Kalau dalam masyarakat Melayu, kita ada siapa dalam masyarakat kita? Kita ada ayah, kita ada emak, kita ada anak. Kemudian dekat kampung kita ada ketua kampung, tok pengulu, ada orang kerja sebagai nelayan, ada orang kerja sebagai pengangkut sampah. Benda-benda kisah dalam sandiwara adalah kisah yang realistik. Itu yang tadi kawan anda ada sebut tentang kosakata. Bukan, kita tak panggil kosakata. Laras bahasa. Laras bahasa. Adakah bahasa perbualan harian, kolokvial, ataupun bahasa rasmi, bahasa istana, bahasa yang ampun tuanku, macam tu kan. Itu dalam sandiwara. Kerana sesuai dengan environment dia. Tapi bila perkembangan seterusnya, iaitu tahap yang keempat, 1, 2, 3, 4 kan. Tahap yang kelima. Tahap kelima iaitu sandiwara. Drama sandiwara yang dipersembahkan oleh Shahrum Hussein, orang Johor, adalah tentang kisah biasa. Tajuk dia antaranya Pembelot kot, kalau saya tak salah. Pembelot. Dia mungkin nak cerita tentang rakyat Malaysia, rakyat Melayu, rakyat di tanah Melayu ni yang membelot ataupun kawan kita yang belot terhadap kita. Kisah itu kita boleh relate. Orang yang tengok teater tersebut boleh relate kehidupan dia. Itu sandiwara. Okey? Lepas sandiwara, kita ada drama moden. Tadi tu sandiwara pra-moden ya. Pra-moden, dia tak panggil lagi moden. Kerana moden ni ditandai oleh skrip. Penghasilan skrip, naskah. Yang bila berlakon tu, rujuk naskah. Yang berlaku pada tahun 60-an apabila beberapa skrip mula ditulis dan dihasilkan dan pementasan ikut skrip tersebut.
Okey. Setakat ni boleh faham tak perkembangan, ringkasan perkembangan ni lah. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi apa ciri-ciri drama-drama ni. Faham, Doktor. Doktor bermaksud untuk sandiwara tu dia pun ada 2 tahap jugalah. Satu pramoden dan satu lagi sandiwara yang dah ke arah kemodenan yang ada skrip. Ke Kalau salah? tak salah, tak salah. Dia tak salah. Dia macam ni. Pada tahun 40-an tu kita dah ada kemahiran tau. Kita dah ada kemahiran macam menulis kan. Kita boleh baca, kita boleh menulis. Tapi kita tak ada kemahiran menulis skrip drama. Faham tak? Jadi, apabila kita tak ada, kita dah, rakyat kita, masyarakat kita Melayu, kita zaman Munshi Abdullah, kita dah ada teks kan. Kita dah ada menulis, dah ada tulisan Jawi, dah ada kemahiran semula, boleh membaca semua. Tetapi ketika itu kita belum ada kemahiran menulis skrip drama pentas. Ingat tu, kemahiran menulis skrip drama pentas. Tak ada. Yang Syahrul Husin buat berdasarkan pembacaan saya terhadap buku Manasikana, anda boleh cari Dr. Manasikana punya buku drama Melayu. Banyak buku dia tentang drama Melayu, anda boleh baca, dia ada terangkan dekat sana. Dia kata Syahrul Husin dia cuma tulis arahan tau. Macam contohnya macam ni. Ni kan. Ni kertas kan. Dia tulis arahan kat kertas ni dia bagi. Ini kau punya dialog. Lebih kurang macam itulah. Dia nak bagi tahu apa orang tu patut cakap. Dan dia brief. Cerita ni tentang apa. Ini apa yang saya faham daripada apa yang saya baca pada tahap awal perkembangan moden, pra-moden. Okey? Jadi pada masa tu Syahrul Husin ni dia dah ada idea tahu tentang drama moden. Dia belajar kan, dia terdedah, dia ada pengalaman. Dia adalah seorang guru sejarah kalau saya tak salah. Dan kemudian zaman dulu orang banyak kerja, banyak-banyak kerja kan. Dan dia juga dia boleh berbahasa Jepun, saya rasa. Dia boleh berbahasa Jepun. Dia juga tentera atau polis macam tu lah. Okey. Jadi dia pun tulis arahan-arahan tu, dia bagi pada pelakon. Katalah pelakon dalam drama tu ada 5 orang. Watak mak, contoh mak, ayah, anak, kawan anak, mungkin ada seorang lagi orang kampung ke. Jadi dia pun bagilah nota ni. Okey, ayat kau macam ni, ayat kau macam ni, ayat kau macam ni. Dia bagi. Tetapi bukan dalam bentuk skrip yang lengkap yang macam kita ada macam ni. Macam ni Tak. Dia tak ada skrip macam ni. Dia cuma ada arahan tu je, dialog-dialog tu je dia bagi. Dan pementasan pun dia buat sangat simple. Dia gunakan macam pentas terbuka. Okey, pentas terbuka macam bansal lah, bansal. Jadi mereka berlakon dekat sana. Kemudian pada tahun mana buku saya ni? Pada tahun 60-an barulah kita mencatatkan, para sarjana mencatatkan bahawa pada ketika itu dianggap drama moden realisme, moden, okey tadi pra-moden sandiwara, moden ataupun modernisme berlaku kepada perkembangan drama di Malaysia apabila munculnya drama beraliran realisme. Okey, realisme ni dia kembar dia adalah naturalisme. Please note. Kronologi ni please note Kalau saya buat dekat ni, saya tadi dah cakap dengan siapa nama yang masuk tadi. Siapa yang masuk awal tadi? Yang saya kata, yang tanya, doktor share apa whiteboard ke? Saya. Saya kata saya nak nak tunjukkan kronologi ni kan. Jadi saya tulis kan. Tapi sekarang saya tak boleh nak buat. Saya cuma terang pada anda buat sendiri kronologi tu supaya anda faham. Okey, sekarang ni kita dah berada di peringkat, tadi anda akan, satu lagi untuk drama bangsawan tu anda boleh letak dekat dia sebagai nama dia drama ataupun teater transisi.
transisi. Maksudnya nak masuk ke pramoden, nak masuk ke moden, di antara tradisional nak masuk ke moden, kita ada dua bentuk yang dekat-dekat, iaitu kita bermula dengan bangsawan, kemudian barulah kita masuk ke sandiwara, iaitu pramoden. Yang bangsawan ni adalah dia separa tradisi, separa moden. Okey? Tetapi untuk sandiwara dia adalah pramoden. Boleh ya? Okey, saya rasa jelas tu. Saya pun dah bagi tahu apa ciri-ciri dia menyebabkan dia tu pramoden dan kenapa bangsawan tu masih tradisi dan separa tradisi. Kerana dia dah ada tradisi pengarahan, pementasan yang moden, di panggung, dia ada tradisi tu dah. Dia dah ada. Watak dia tu pun semakin realistik lah, boleh dikaitkan walaupun dia watak tu real, watak sebenar manusia, tetapi dia bukan satu masyarakat harian yang dapat kita relate secara langsung seperti yang di dalam drama sandiwara dan lepas tu drama realisma, iaitu watak tu watak harian yang ada pensyarah, ada pelajar, tapi kalau dalam bangsawan tu watak tertentu yang khusus, komuniti tertentu. Itu ciri dia lah, kan? Dah dibina begitu. Okey, kemudian sekarang ni kita dah masuk ke pramoden dan moden. Okay, jadi anda nampak dia punya kronologi tu macam mana, ataupun anda nak susun macam tu pun boleh. Yang penting anda faham. Okey. Bagaimana kita nak katakan bahawa drama moden di Malaysia berkembang, mula tumbuh dan berkembang? Bagaimana dapat diiktiraf tadi tu? Sebab kita telah pun ada naskah penuh. Kita telah ada penghasilan naskah bertulis seperti yang saya tunjuk ni. Kita dah ada. Ada beberapa skrip yang awal antaranya adalah dihasilkan oleh Syahrul Hussein juga. Dihasilkan oleh Kala Dewata. Apa tajuk ya? Ada tak dalam ni? Ada tak dalam nota saya ni? Sandiwara dekat dalam ni, dekat dalam nota ni ada 50 halaman kan? Anda nak baca-bacalah, tapi tak payahlah baca yang tak berkaitan. Anda baca yang berkaitan je. Okey, dekat situ ada sandiwara. Kemudian Syahrul Hussein saya ada sebut, pembelot saya ada sebut. Melepasi sandiwara tu adalah halaman kedua, perenggan bawah tu, iaitu ada saya sebut dekat situ pada tahun 1961 Kala Dewata telah mementaskan drama Atap Genting, Atap Rumbia. Okey, anda boleh nampak ya kat sana? Sekejap, saya besarkan saya punya ni. Boleh turun sikit tak ke halaman 2? Yang ada Kala Dewata. Okey. Daripada Tempoh kan? Okey, dekat situ, sebelum tu apa yang saya kuliahkan tadi ada di dekat atas tu lebih kurang lah. Maksudnya sandiwara ada, contoh-contoh skrip semua ada dekat sana. Dekat sini, barulah kita nampak dia mula establish. Maksudnya dia iktiraf sebagai drama realisma yang pertama lah, dikata. Dianggap drama realisma yang pertama. Selepas drama sejarah, selepas drama bangsawan. Ataupun drama sejarah tu bangsawan sebenarnya, ada error kat sana. Dan drama sandiwara. Okey? So, tajuk dia adalah Atap Genting, Atap Rumbia. Kenapa Atap Genting, Atap Rumbia ni dianggap sebagai drama realisma? Okey, kat bawah tu anda boleh nampak saya tulis dekat situ. Apa itu realisma? Anda kena tahu ya.
Apa itu realisme? Okey, jangan jauh sangat daripada yang tadi. Jangan jauh sangat daripada yang tadi. Perenggan tadi tu. Yang tadi tu, my dear, perenggan tadi tu awak jatuhkan sikit je. Turun sikit je. Turun sikit lagi. Turun lagi. Itu bawah sikit. Tak boleh ke? Sikit lagi. Sikit lagi bawah. Yes. Okey, dekat sana anda nampak. Itu bawah sangat, atas sikit. Maksudnya anda kena tayangkan dia punya halaman tu. Di antara halaman tu. Okey, tak apalah. Bolehlah tu. Alright. Dekat situ kalau anda ada baca, saya kata pengaruh aliran realisme dalam drama Kaladiwata membawakan penonton kepada sesuatu persoalan yang berlaku di sekeliling mereka secara realistik di pentas. Okey, set ruang tamu sebagai ruang bicara yang dominan, watak dengan nama, bahasa dan penampilan sebenar yang halayak mungkin pernah mengalami situasi atau masalah seperti yang dipaparkan. Kemudian dekat bawah tu ada contoh-contoh. Okey. Tadi tu drama sandiwara tadi tu dia tak jauh beza, cuma beza dia adalah dia tak ada skrip yang lengkap. Disiplin skrip tu belum ada lagi. Tetapi apabila Kaladiwata menghasilkan Atap Genting Atap Rumbia, maksudnya dia telah menghasilkan satu skrip yang lengkap. Sebab kita ni mendapat pengaruh daripada barat. Jadi kita melihatlah bagaimana bentuk sebuah drama pentas realisme tu. Drama moden tu yang meninggalkan dekat barat, mereka meninggalkan opera dan sebagainya kan. Meninggalkan tu bukanlah maksud mereka tak buat dah opera dan sebagainya. Mereka buat, tetapi sudah tidak dominan lagi. Yang dominan adalah drama moden, iaitu aliran realisme. Okey. Bila kita pun mendapat pengaruh moden tu, kita pun akan merujuk kepada bagaimana nak memodernkan drama di tanah air kita ni. Jadi para pengkarya ni, mereka adalah, kat bawah tu ada nama Manasikana dekat footnote dekat footnote atas sikit daripada yang warna kuning ni. Apa yang dilakukan ialah mereka cuba memahami apakah ciri-ciri drama realisme. Tadi saya ada sebutkan, ciri-ciri drama realisme ni dia adalah real. Maksudnya bercakap macam kita bercakap. Watak kita. Apa lagi? Cerita berlaku sebagaimana sepatutnya. Sebagaimana bumi berpusing, begitulah berkembangnya ataupun bergeraknya sebuah cerita realisme. Real. Benda yang realistik. Ism tu, kenapa ism tu kan? Isma tu. Dia, drama moden ni dia adalah tentang persoalan manusia. Pemikiran. Memikirkan tentang manusia. Isu-isu kemanusiaan dia fikir. Kehidupan manusia yang menjadi persoalan utama dia. Nasib manusia, kehidupan manusia, susah senang manusia. Tapi kehidupan manusia yang real ke yang tak real. Itu nanti bila drama kita berkembang, kita ada pula ni surrealis. Faham ya? Okey, sekarang tadi kita ada Polipolara, kita ada wayang kulit, seterusnya wayang kulit. Lepas tu tahap ketiga kita ada Mak Yong ataupun drama tari, teater tradisional tari. Apa? Teater tari. Teater lah. Bukan tari pun. Dia adalah teater tradisional. Saya ni suka mengelirukan anda kan. Kemudian kita ada bangsawan. Kemudian kita ada sandiwara. Kemudian kita ada drama moden, iaitu beraliran realisme.
dan realistik, naturalisme. Dua. Naturalisme ni dia betul-betul dia menuntut detail. Dia realistik juga. Tetapi dia terlampau realistik. Terlampau. Sampaikan dia tak boleh dibawa ke pentas. Kita selalu pementasan 2 jam je kan. Tapi kalau drama naturalisme, dia nak, kalau cerita tu tentang orang makan, berapa jam orang tu makan, berapa jam tu lah dia tayangkan dekat teater. Dipentaskan di teater. Dia nak sebagaimana seperti yang berlaku dalam dunia sebenar. Dan dia juga adalah dalam kategori modern. Realisme dan naturalisme. Realistik dan dia modern. Dia bukan pasca modern, dia modern. Dia bukan tradisional, dia adalah modern. Tetapi dia adalah natural dan dia adalah 2 cabang kepada modern ni. Ni ingat 2 cabang kepada modern ni iaitu realisme, naturalisme. Yang kita amalkan sekarang ni realisme. Naturalisme kita tak mampu nak amalkan. Dia melibatkan masa yang terlampau panjang dan detail yang susah untuk kita buat dekat atas pentas. Macam makan yang sebenar. Okay, tidur yang sebenar. Berapa jam nak tidur kat pentas? Kan? Jadi kita buatlah yang realistik. Real lah. Tapi bukan mendetail seperti naturalisme. Okay? Faham Okay, ini saya bagi kronologi ni sebab nanti kita boleh detailkan lagi lah insyaAllah. Okay. Nak tanya? Farah? Faham ke? Faham, Doktor. Okay, Alhamdulillah. Okay, no problem Farah. It's okay, biasalah kat rumah kan. Macam-macam bunyi ada. Okay, sekarang ni selepas kita moden, okay, kita dah bergerak ke moden kan. Kita nak pergi ke pasca moden. Selepas moden, apa yang berlaku dekat Malaysia ni, sebab kita ni macam belajar sejarah kesusastraan drama lah. Macam tu. Apa yang berlaku kat Malaysia ni selepas zaman moden? Moden tetap ada, tak pergi ke mana-mana. Tetapi muncul pula pasca moden, selepas moden. Okay. Maksudnya, apa nama tu, drama tu dia telah masuk ke aliran perbincangan dan gaya pasca moden. Macam tu. Lecturer awak siap betulkan tudung kan? Okey, sabar je lah. Alright. Bila pasca moden, dia melepasi aliran yang di dalam tu, dia melepasi realistik. Dia tak real lagi. Dia real tu ada di dalam aliran realisme, tetapi bila lama kelamaan para aktivis ni dia dah tak nak dah buat aliran realisme ni. Realistik ni dah bosan dah. Dia rasa macam tak cukup. Tak sampai apa yang dia nak sampaikan. Jadi mereka telah menghasilkan karya yang kita kategorikan sebagai pasca moden, selepas moden. Moden tadi kita ada 2 kan? Sekarang mereka hasilkan karya yang melepasi gaya moden. Apakah gaya-gaya tersebut? Antaranya adalah surrealis. Tadi kita ada realis kan? Realisme. Sekarang dia punya lawan dia adalah surrealisme. Catatkan tu. Jadi kita sekarang ni, aliran kita, drama, perkembangan drama Melayu dekat Malaysia ni, moden. Sekarang kita dah masuk ke pasca moden pula. Saya bagi contoh dulu. Apa yang berlaku supaya anda boleh letak dalam fikiran anda tu, kronologi tu anda nampak je depan mata anda. Senang untuk anda faham. Okey. Bila kita berbincang tentang perkembangan, dia ada kaitan dengan tahun. Okay. Kalau tadi tu 60-an kan? Sekarang ni yang pasca moden ni tak tunggu lama. 70-an dia dah masuk. Ni yang tajuk saya punya kalau anda tengok ya. Dekat nota tu tajuk buku ni adalah teater eksperimental. Itu tajuk, itu tesis PhD saya. Ni dia. Tesis PhD. Sebab tu itu hari awak ada tanya, doktor kena beli ke? Saya bukan ajar teater eksperimental, jadi
buku ni kalau awak nak baca, awak boleh baca. Okey, ada kat library. Awak boleh tengoklah dalam ni dia ada kajian 44 skrip. 44 skrip teater pasca moden ataupun experimental text. Anda bolehlah kalau nak baca, nak rujuk. Kalau nak supaya anda boleh faham lagi, teks-teks eksperimental ni dia tak macam teks moden ya. Dia susah. Dia ada gaya-gaya yang kita tak faham. Kenapa tiba-tiba macam ni, macam tu, kita tak faham. So kalau nak membantu memahami skrip eksperimental, teater eksperimental, anda boleh baca buku Fazilah Hussein ni. Dia ada 44 teks, tapi teks yang saya kaji je lah. Kalau yang anda nak fahami tu tak ada dalam ni, maksudnya saya dalam tempoh kajian tu saya tak pilih teks tu. Mungkin teks tu baru ataupun terlampau lama daripada tempoh kajian saya. Okay. Dia diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, di dalam tu adalah sebesikit benda ni yang saya pinjam ni. Saya paparkan pada anda. Cuma saya tak mendetailkanlah tentang realisme, dia lebih mendetail kepada tentang experimental theatre ataupun teater pasca moden. Okay, back to our business. Okay, saya dah kata tadi kita dah masuk ke pasca moden. Jadi antara bentuk teater yang muncul adalah satu, surrealisme. Kedua, simbolisme. Simbolisme atau impressionisme tajuk dia. Tajuk dia pula. Betul lah. Nama aliran ni. Okay. Simbol ni maksudnya dia menggunakan simbol kan. Untuk menggambarkan sesuatu dia guna simbol. Tetapi kataan lain yang sama makna dengan dia adalah impressionisme. Dia tak menyatakan perasaan dia secara jelas. Dia merahsiakan perasaan dia. Mungkin dia lafazkan dalam bentuk simbol-simbol. Impressionisme ataupun simbolisme. Dua. Ketiga, kita ada ekspresionisme. Express. Menzahirkan fikiran dia, menzahirkan perasaan dia, menzahirkan kemarahan dia secara jelas. Extreme. Bold. Macam tu. Macam awak type-type kan. Bold kan? Bold. Biar jelas nampak. Macam itulah. Ekspresionisme. Kemudian kita ada absurd. Tadi saya ada sebutkan masa memula kelas tadi. Absurd. Kemudian kita ada nanti saya jelaskan lagi hal ni. Ni saya cuma nak bagi ringkasan je. Kemudian kita ada teater sekitar ruang atau environmental theater. Right? Kemudian kita ada futuristic theater. Kita ada. Dia tentang hal-hal yang futuristik lah. Okey, cukuplah sebanyak tu. Saya rasa cukup kelas untuk hari ni. Tak mau berat sangat ya. Berat ke kuliah hari ni? Tak kan? Semua kita kaji pasal genre-genre je. Okey. Okey, Doktor. Okey, Doktor. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Amisha kerana tolong sharekan nota ni, dan saya akan ambil iktibar bahawa saya memang kena buka saja rakaman di laptop sebab di handphone tak boleh record ya. Saya buka saja di sana, kemudian kita akan pindah kuliah ke handphone saya lah. Sebab dekat ni saya pakai saya punya internet saya. Sebab saya ni dekat fakulti ni saya duduk di blok B. Blok B ni dia mungkin terpisah sikit, kat belakang dia macam hutan-hutan bukit macam tu. Mungkin itu ada kaitan dengan kelajuan internet dekat tempat saya. Dan saya bawa laptop ni daripada rumah saya. Mungkin dia tak suka kan. Macam bukan bilik ni tak, internet ni tak suka laptop saya, tapi laptop ni dia selalu komplain. Dia kata macam ada gangguan internet. Maksudnya dekat rumah kita pakai internet lain kan. Dia cakap ada gangguan connection. So dia macam dia tak happy menggunakan internet dekat sini. So okey lah. Tak payah saya nak pening kepala nak argue sebab nanti bila saya balik rumah saya nak pakai internet rumah kan. Kalau saya godek kan kat rumah saya tak boleh buat kerja. Macam itulah kisah dia. Pernah jadi beli laptop untuk ni lah juga Doktor dekat fakulti. Fakulti tengah
mereka kata fakulti tengah order. Sebab depan saya ni ada desktop. Depan saya ni kan. Tu. Tu ada desktop. Tapi desktop tu tak ada kamera. Awak tak dapat tengok muka saya. Kan? Walaupun saya ni tak ada Doktor beli kamera cam. Kamera cam? Boleh beli kamera cam, doktor. apalah, fakulti kata dia nak tukar dah. Saya memang hampir nak beli, sorry. Kemudian ini laptop saya. Dah, so saya ada 3 gadget kat sini tapi kelas tak juga smooth. Itulah. Okey. Doktor, Ya. boleh tak nanti yang recording ni doktor letak link dekat dalam Putra Blast supaya kami boleh tengok semula sebagai rujukan. Saya akan letak, okay. saya akan proses dulu. Bukan proses apa, sebab dia besar tau. Dia 1 jam lebih. Saya cuba masukkan itu lagi, dia macam tak boleh. Kalau macam tu kan, doktor bagi link je doktor. Sebab bagi link je. Sebab nanti recording ni akan masuk dalam Google Drive doktor. So doktor just bagi link untuk kelas je dekat dalam PB tu. Boleh. Saya pun akan letak dekat saya punya YouTube channel juga. Okey, jangan terperanjat, ada YouTube channel, okey? Boleh tak? Okey doktor. Soalan dalam kita belajar ni dalam bahasa Melayu. Saya ni cintakan bahasa Melayu. Tapi kadang-kadang ada kuliah tu bila kawan-kawan saya kelas doktor kan. You jangan lupa subscribe. Okay. Alright. Kadang-kadang ada kawan-kawan kita daripada negara luar kan. China ke apa ke. Mereka masuk kelas kita. Saya akan selang-selilah juga kelas tu supaya mereka boleh faham apa yang kita belajar. Macam kelas adaptasi ada seorang student daripada China. Dan kelas adaptasi ni dia tidaklah terlampau historical macam kelas drama Melayu. Kelas drama Melayu ni memang kita cerita tentang perkembangan drama Melayu. Yang memang sedaplah cerita dalam bahasa Melayu kan. Sebab memang rasa sejiwa gitu. Jadi kalau nak cerita, saya nak transform, nak cakap dalam bahasa Inggeris, nak kuliahkan dalam bahasa Inggeris tu saya rasa macam tak puas hatilah kan. So untuk drama Melayu ni don't worry, semua soalan dalam bahasa Melayu. Sebenarnya dari segi perundangan bahasa dekat Malaysia ni adalah menjadi kesalahan untuk kita menggunakan bahasa rasmi sebab komunikasi perhubungan tu dalam bahasa selain daripada bahasa Melayu sebenarnya, tapi kita ada banyak toleransi dan pertimbangan. Jadinya saya sehabis-habis boleh saya mesti nak hasilkan kuliah ke buku ke dalam bahasa Melayu tentang teater supaya banyak buku-buku tentang teater ni dalam bahasa kita dan anda dapat menguasai ini. Okey, Su, Doktor, apa pendapat doktor terhadap macam satu kelas ni, diorang pertama sekali diorang boleh berhubung dalam bahasa Melayu dengan lecturer, tapi oleh kerana dengan adanya kehadiran seorang pelajar antarabangsa, maka diorang sekelas terpaksa berhubung dalam bahasa Inggeris. Kalau boleh nak minta pendapat doktor? Saya tak bolehlah nak menghalang pensyarah tersebut berbuat demikian kan. Tapi saya tahu situasi ini. Tapi saya akan gunakan dua-dua bahasa sekali lah. Saya akan bagi penerangan tertentu dalam bahasa Inggeris untuk membantu dia memahami apa yang dikuliahkan. Tetapi kuliah saya basically dalam bahasa Melayu. Cuma mungkin ada contohnya macam explanation terhadap sesuatu perkara yang mungkin penting yang tak ada dalam nota ke, tentang tugasan ke, saya akan buat dua bahasa. Macam itulah. Dan nota pun sekiranya nota tu dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris, selalunya saya kuliahkan dalam bahasa Melayu. Supaya ilmu ni untuk anak bangsa, bukannya untuk orang lain. Tapi semua student pun kita ambil berat. Jadi kita kena berlaku adil, siapa yang majoriti. Macam itulah maksudnya. Sebab berdasarkan pengalaman saya, bentang ketua kerja dekat Shanghai, China kan, mereka sediakan penterjemah sebenarnya dalam conference tersebut supaya pelajar mereka tidak ketinggalan. Sebab dia tahu penguasaan bahasa Inggeris pelajar dia terhad kan. Dan dia gunakan, maksudnya dia pasang ni, earphone,
bila katalah pembentangan tu dalam bahasa Cina kan. Jadi kami ni dalam foreigner, kami akan pasang earphone tu, dia akan ada terjemahan dalam bahasa Inggeris. Tetapi pembentangan itu dalam bahasa Mandarin. Macam itulah saya nak tunjukkan pada awak bahawa macam mana Cina dia melihat bahawa komunikasi dalam bahasa asal tu penting untuk mengukuhkan kefahaman, kualiti pengetahuan, ilmu tu mendalam diperolehi oleh anak bangsa dia. Tetapi di Malaysia ni memanglah saya tak tahu nak kata macam mana ya. Adakah kerana kita dijajah maka pemikiran kita tu pun dijajah, tak habis-habis lagi, dah 50 tahun lebih kan. Pemikiran kita masih dijajah. Jangan katalah orang yang bukan di institut pengajian pendidikan ni, yang di luar tu kita tak apalah. Tapi ni di dalam institut pengajian yang tahu tentang nature belajar tu tentulah yang terbaik dalam bahasa kita. Jadi saya nak memandaikan anak bangsa saya. Nak anak bangsa saya maju, saya nak awak semua maju, pandai, bijak, banyak fakta dan sebagainya. Jadi dah tentulah saya secara peribadi saya akan gunakan bahasa yang saya sendiri mahir, bahasa yang bahasa pertuturan saya dan bahasa pertuturan pelajar saya. Kalau ada satu dua tu memang tak dapat tidak, kita akan bantu dia lah supaya dia faham dengan kuliah ni. Dan saya juga selalu kata dengan pelajar saya, nama dia Shi Wen nama dia. Saya kata saya harap Shi Wen pun akan belajar bahasa Melayu serba sedikit melalui kelas ini. Dia dengar saya bercakap kan. Tetapi saya akan translate serba sedikit kepada beliau. Untuk membantu beliau memahami apa yang berlaku, terutama tugasan. Dan saya rasa itu bagus juga kepada pelajar kelas kerana mereka juga dalam masa yang sama dapat belajar bahasa Inggeris jugalah kan. Mana yang belum fasih dan belum mahir, saya pun tak fasih, tak mahir. Tapi saya cakap je lah apa yang saya boleh untuk menerang, untuk tujuan membantu pelajar tersebut. Tapi bukanlah masuk kuliah itu 100% dalam bahasa Inggeris, tidak. Bahan pun masih dalam bahasa Melayu. Kalau bahan tu bahasa Inggeris, sebab kadang-kadang nota banyak dalam bahasa Inggeris kan. Kami memang tak adalah ambil nota tu karang balik, tak ada. Saya tak akan buat macam tu. Saya ambil nota tu, saya akan share, saya akan kuliahkan. Tapi kalau anda nak baca, bacalah, tapi anda mesti dengar kuliah saya. Sebab saya akan memberi penerangan isi-isi yang penting yang saya nak sampaikan. Boleh, Suhairi? Boleh, Doktor. Suhairi. Ya. Okey, ada tak soalan lain? Tak ada. Tak ada, Doktor. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak ya. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Bye. Doktor. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor. Lagi. Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Subscribe Puji Doktor. Yes, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Dah subscribe dah. Okey, Doktor. Bye. Dah boleh tengok dalam tu. Okey, YouTube saya tak ada edit apa-apa. Kecuali nota ni saya mungkin saya tak edit juga kot. Jadi nota ni untuk kita je ya. Saya akan letak dekat sana. Apa-apa lawak-lawak tu lawak kita je lah. Maksudnya dekat sana tu orang yang ada link je yang akan dapat tengok nota kita ni. Kita punya kuliah ni. Kalau kita ngumpat-ngumpat sikit tu untuk kita je lah. Okey, Doktor. Terima kasih banyak. Kira halal. Tutupkan balik nota-nota yang lepas tu untuk anda tonton. Sebab sehari dua ni saya tak sempat. Saya fokus kat benda lain. Okey, saya terlibat dengan pencurian teater dalam talian. Itu headache juga sebab dalam talian ni. Ayo. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat, Doktor. Salam.